Dah ada 3 poin, so awak pilih lah mana-mana. Okay. So untuk next question, why food web is more realistic compared to food chain? Kenapa food web ni dikatakan lebih bagus untuk melambangkan satu rantaian makanan dalam satu kawasan tu? More realistic sebab contain more than one food chain. Okay, ni satu. Lepas tu, an organism can occupy more than one trophic level. Ataupun dalam dia slashkan juga, organism to have more than one role in ecosystem. Dia nak cakap contohnya macam ular tu. Ular boleh makan burung. Ular boleh makan burung yang kecil lah kan. Ular boleh makan burung yang kecil. Ular boleh makan tikus. So dia banyak role dekat dalam satu kawasan tu. Okay. So dia betul-betul lah realistik lah sikit. Kalau food chain je macam satu je, kita tak boleh nak cabang-cabangkan lagi. Padahal sebenarnya dia boleh makan pelbagai. Contoh macam yang tikus. Tikus dia tak semestinya makan rumput. Dia boleh makan padi sebenarnya. So sebab itulah dia macam tak realistik. Dia tak menggambarkan makanan yang sebenar. Okay, sebab sesuatu organism tu dia boleh makan pelbagai. Okay. So kalau food web tu nampaklah ada cabang-cabang tu. Okay, so next pasal biogeochemical cycle, dia kata kat sini carbon cycle. So what is the biological process that consumes carbon dioxide? Yang menggunakan consume carbon dioxide is photosynthesis. So dalam gambar ni, kalau kadang tu soalan pertama tu jaranglah tanya pasal gambar tu dulu. So soalan pertama ni selalunya dia akan tanya secara general. Okay. So secara generally, apa proses yang menggunakan CO2, iaitu fotosintesis lah. Kan dia guna ni light tambah CO2 tambah water, jadilah glukos kan, tambah oksigen. Okay. So itu adalah proses fotosintesis lah, dia menggunakan CO2. Tahu So how is carbon dioxide produced by producers and consumers? So macam mana CO2 dihasilkan pula? Tadi digunakan, ni consume ni digunakan. Macam mana pula dia dihasilkan? So producer pokok, consumer binatang, organism tu semua. So macam mana kita hasilkan CO2? Kita bernafas tu kan, kita keluarkan CO2 kan. So sebenarnya daripada proses cellular respiration. Saya takut ramai yang akan jawab kat sini breathing. Sebab kita bernafas kan. So bernafas tu kita keluarkan CO2. So ingat yang tu. Tapi ingat producer mana ada breathing. Pokok-pokok tak ada bernafas pun. Okay, so kena logik jugalah. So tengok dua-dua ni dia apa? Cellular respiration. Sebenarnya kita keluarkan CO2 yang dihasilkan daripada cellular respiration. We breathe out the CO2 yang that is produced by cellular respiration. Tahu? Okay, so apa tu? Proses dia inilah. Okay. What is the significance of process 1, 2, 3 in the cycle? Okay, so barulah kita tengok gambar. Nampak tak? Sebab we don't want to waste any time. So kita terus try jawab dulu. Tanpa tengok gambar dulu. Boleh tak macam tu? Tengoklah dulu kalau bersesuaian boleh je. So tengok soalan ni dia suruh tengok 1, 2, 3. 1, 2, 3. What is the significance of process 1, 2, 3? Oh, 2 pun sini kat juga. So kalau orang tengok gambar ni, arrow dia pergi sini, atmosphere. Arrow ni pergi atmosphere. Arrow ni pergi atmosphere. Arrow ni pergi atmosphere. So kiranya dia nak memulangkan balik. To return CO carbon to the atmosphere.
And water kan ni, nampak? Kena salin lah dalam soalan tu. And water. So dalam skema ni dia buat carbon sahaja. Okay, tapi kalau dalam sebab awak tengok dalam gambar tu CO2 kan. So kiranya bolehlah kita letak to return carbon dioxide to the atmosphere and to water. Okay. So sebab dalam gambar tu dah melambangkan CO2 ada di dalam atmosfer dan juga air. So dia tak bolehlah petikaikan. Dia tak bolehlah menyalahkan nanti. Okay. Okay, so soalan nombor 2. Panjang pula ayat dia ni Apa bla 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 bla. Ni pasal apa ni? Nowadays ada tsunami. Okay, tsunami. Lepas tu nowadays the new population expansion is different from the tsunami had occurred. State the phenomenon to describe the situation as mentioned above. So kalau yang ini apa dia? Yang ini topik 3 kan. Kita tak sempat nak revise untuk selection tu, topik 3 tu. Hopefully you all adalah teringat-ingat sikit, adalah juga baca-baca kan, kalau lah kan. So ingat, dalam topik 3 selection dengan speciation. Ada satu bahagian tu dia cakap pasal yang genetic drift. Ingat tak? Yang ada bottleneck effect, founder effect. Ya, saya kat sini. Bottleneck effect dengan founder effect. Ada tak bila saya sebut ni macam teringat tak kan? So, dua benda ni, dua efek ni, dia akan mengurangkan variasi. Dia mengurangkan variasi. Macam mana, dengan cara apa? Dia akan mematikan certain trait. Certain ciri-ciri. Okay, macam mana dia matikan? Kalau bottleneck ni, keyword dia awak kena ingat, dia melibatkan natural disaster. Natural disaster. Kalau founder effect ni, dia secara sukarela keluar. Dia found a new place. So dia nak bermastautin dekat tempat tu lah. Okay, so kiranya yang ini ada nama tsunami, mestilah natural disaster. So mestilah yang ini adalah bottleneck effect. Okay, so kiranya awak tengok je keyword yang ada. Ada tsunami ke, ada flood ke, banjir kan, ada volcano ke apa benda, earthquake ke apa, itu terus kamu fikir bottleneck effect. Tahu So kalau tak ada perkataan tu, kamu nampak dia ada macam perkataan keluar daripada satu populasi, move out, found a new place. Itu founder effect. Tahu So explain briefly the mechanism of the phenomenon mentioned above. Okay, so yang ini point pertama, number of individuals are drastically reduced by natural disaster. So natural disaster tsunami itulah kan. So bilangan dia akan cepat-cepat. Macam drastically reduce, berkurangan disebabkan oleh natural disaster. Okay. Lepas tu state yang kedua pula, surviving population, maksudnya yang tak mati akibat daripada tsunami itu, have smaller gene pool than original population. Okay, so kiranya yang yang survive itu akan ada berbezalah populasi dengan yang awal tu. Contoh dia macam ni kan. Dalam gambar ni dia apa? Dia cakap apa? Ada 3 main tribes. Kluet, Alas, Gayo. So ramai yang mati. So ada new populasi. Mungkin yang lepas tsunami ni hanya ada Alas dengan Gayo je. Yang Kluet tu dah tak dapat nak survive dah. So populasi dia adalah lain lah dengan yang populasi asal. Okay. So tu maksud point kedua. Yang point ketiga tu surviving
Surviving population has different allele frequency. Okay, so sebutkan juga allele frekuensi dia pun akan berubah. Sebab ada ramai yang dah mati. Kalau kamu ingat tak allele frekuensi tu macam mana? Yang contohlah kluet tu dia punya allele dia macam ni. A besar. Yang alas tu A besar A kecil, ramai yang ini. Yang gayuh tu A kecil. Jadi bila kluet tu dah mati, ramai yang mati, tak dapat nak survive. So tinggal allele frekuensi yang banyaknya adalah A kecil lah. A kecil bila gayuh kahwin dengan alas dapat A kecil kan. Yang A tu makin lama makin pupus. Okay. Lepas tu, give two differences between phenomena 1 and founder effect. So kamu kena tengok beza lah antara, nampak? Soalan tanya bottleneck. So kamu kena cerita pasal beza antara bottleneck dengan founder effect. So kamu boleh buat table, tak buat table lah, buat ayat. So bottleneck effect, decline in size of population drastically, while founder effect small number of individuals, start a new colony. Nampak tak? Kalau tadi tu dia decline in size drastically, yang ini start a new colony. So tu perbezaan pertama. Yang kedua, disebabkan oleh apa? Kalau bottleneck by natural disaster. Manakala untuk founder effect by migration. Kan tadi saya kata dia keluar secara sukarela. Itulah, tak ada. By migration. Ada lagi yang panjang ni tapi tak payahlah. Ni pun dah okey rasanya. Okey, boleh lah. So basically awak cerita yang poin pertama tu dia berkurang macam mana. Yang ni berkurang secara drastik. Tiba-tiba mengejut mati ramai. Yang founder effect tu dia mula satu koloni yang baru. Okay, poin yang kedua pula awak cerita macam mana perubahan tu boleh berlaku. Yang bottleneck ni natural disaster. Yang founder ni by migration. Okay. Okay, so nombor 3 pasal enzim pula. So what is cofactor? Ada je dalam nota kan. Basically poin yang di highlight kat sini, non-protein component. Ini dia underline kan. So dalam definition awak nanti, awak baca balik, masukkan perkataan ini, non-protein component. So ini bukan maksud yang jawapan penuh tau. Saya nak awak tengok dalam dalam nota kita tu apa maksud cofactor. Okay, so based on the above, identify the type of cofactor for enzyme M. Ni enzyme M. Ni lah. Ni kan. Enzyme M. Okay, so apa cofactornya? Awak tengok kat sini, NADH, dia bind, dia lekat, lepas tu dia keluar balik. So dia adalah temporary. Okay, so temporary, sekejap je lah dia tolong, lepas tu dia keluar. Dia bukan permanent. Okay, dia bukan permanent. Dia bukan permanent. Jadinya awak kena tengok balik nota tu, mana cofactor yang temporary saja dia punya tugas tu. Okay, iaitu coenzyme. So
Sebab ada yang mungkin tak sempat nak print ni kan. Tak apa, tengok je dulu ni. Okay, so according to the reaction that occur in figure 2, name the class of enzyme and state another class of enzyme. So kamu tengok kat sini, ada NAD+. Ini kamu kena tengok. Class of enzyme kan ada 6 kan, ingat tak yang ligase, oxidoreductase. Ada banyak lagi, 6 rasanya. So awak kena tengok balik lah masa tu. Okay. So kalau berdasarkan gambar ini, NAD+ ini adalah oxidoreductase. Dan ingat kena ada perkataan ASE kat belakang. So oxidoreductase, another class of enzyme, yang tadi itulah. Awak boleh cakap lyase ataupun ligase. Sebab ini yang macam saya ingat kan sebab pendek kan. Ataupun transferase boleh. Transferase, isomerase pun boleh. So itu this one, nombor 3. So next, succinate is a substrate for succinate dehydrogenase and form fumarate. Okay, how to increase back the production of fumarate? Ini apa? Inhibitor. Ini pasal inhibitor. Okay, so di mana succinate ni adalah substrate untuk enzim ini, akan menghasilkan fumarate. Tapi bila ada malonate, ada ni awak pun kalau awak teringat lah masa dalam nota tu dia ada cerita pasal malonate. Malonate ni adalah inhibitor. Okay, inhibitor ni menghalang daripada penghasilan fumarate ni. So macam mana kita nak hasilkan balik fumarate ni? Okay, so kita tengok part inhibitor. Kalau perasan ada satu competitive inhibitor dengan satu non-competitive inhibitor. So awak kena pasti ingat balik dalam nota tu, malonate tu kompetitif ke non-kompetitif. So awak kena cari balik dia adalah jenis yang macam mana. Okay. So macam mana kita nak increasekan penghasilan fumarate? By increasing concentration of substrate. Okay, substrate tu iaitu succinate lah. Okay. Lepas tu, so substrate have higher chance to bind to succinate dehydrogenase. So awak kena tahu yang substrate ni melambangkan succinate tau. So kalau awak check balik dalam nota, yang malonate ni dia adalah competitive inhibitor. Jadi macam mana kita nak mengalahkan malonate ni? Kita tambahkanlah lagi substrate tu. Ingat tak yang saya cerita, kita panggil geng-geng dia, geng-geng substrate. Jadinya yang penjahat tu kita dapat lawan, dapat berebut. Okay, so substrate tu akan bind cepatlah dengan succinate dehydrogenase. Okay. Right, so next pasal apa ni? Cellular respiration. So dalam ni dia aerobic respiration. Okay, so tengok soalan dia tanya, name 3 stage and its location to occur. Stage 3 yang ini glucose, compound A with oxygen, maksudnya aerobic. Yang ini compound B, stage 3. So stage 3 ni adalah Krebs cycle. Okay, so Krebs cycle. Okay, location dia adalah matrix of mitochondria. Okay, kalau awak ingat, stage 1 ni adalah apa sebenarnya? Stage 1 ni adalah
glycolysis. Sebab daripada glukos jadi compound A. So daripada compound A jadi compound B ni, stage 2 ni adalah link reaction. So ingat kalau kalau aerobic, yang produk daripada link reaction ni akan masuklah Krebs cycle. Okay, kalau yang anaerobic, dia akan masuk yang fermentation tu. So awak tengok balik nanti, okay. So identify compound A. Compound A mana tadi? Compound A, hasil daripada glycolysis mestilah pyruvate. Compound B apa benda? Hasil daripada link reaction mestilah acetyl CoA. Okay. So first thing, kalau soalan ni kan, awak kena tengok daripada rajah ni, figure ni, stage 1 ni proses apa, stage 2 ni proses apa. Lepas pada tu baru awak tahu compound A ni apa, compound B ni apa. So kena pandai tengok soalan ni, tahu So if stage 3 starts with 4 molecules of compound B, predict the number of CO2 and FADH produced. Okay, so kalau compound mana? B. If stage 3 with 4 molecules of B. Inilah. Okay, so yang ini ada 4 molecules. Predict the number of CO2 and FADH2. Ni awak kena hafal lah. So compound B tadi acetyl CoA. Acetyl CoA tu kalau awak ingat dia ada 2 carbon kan. So dia akan ada macam ni lah. Ni 2 carbon dengan CoA. So dia akan masuk Krebs cycle bergabung dengan yang 4 carbon. So ni memang awak kena tengok balik lah stage Krebs cycle tu. So dapatlah 1 6 carbon. So nanti cycle tu akan mulalah. So nanti dia akan pecah, jadi sepatutnya CO2 akan dapat 8. FADH2 akan dapat 4. So ni you have to check back lah. So tengok balik dia punya gambar saja sebab saya tak buka pula nota cellular respiration nya. Nak tunjuk. Okay, so we can proceed. Okay. Sekejap. Briefly describe the production of FADH2 in stage 3. Okay. So ini memang awak kena hafal lah cakap tadi dah kan. Okay, so occurs when succinate is oxidized to fumarate. Ni kena ingat dia punya stage dekat cycle tu lah. Kat mana? Okay. Dan awak dalam skema ni, dia underlinekan perkataan ni, oxidized. Jangan awak, kan kita selalu dekat kelas pun saya terangkan succinate tukar jadi fumarate. So nak takut awak pun terikut-ikut. Succinate change to fumarate. Tak nak. Kena ada oxidized lah, kena guna perkataan ni lah, tahu. Okay. So hafal perkataan ni ataupun ayat ni sendiri boleh hafal. So setiap stage dalam cycle tu nanti awak gunakan perkataan oxidize, reduce, oxidize, reduce. Okay. So oxidize. Lepas tu point kedua, by transferring hydrogen atoms to FAD. Okay. Lepas tu FAD is, nampak saya guna perkataan ni, dia underline perkataan ni, reduce to FADH2. So ingat, jangan cakap change, convert. Itu lain. Yang dalam Krebs cycle awak kena guna perkataan oxidize, reduce. Faham Okay. Dah. Okay, so yang ini nampak dalam flow ni macam ETC ya. Sebab ada banyak molekul ni, lepas tu ada yang ATP synthesis ni yeah. So between region X and Y, determine which one is intermembrane space. So antara ini dan juga ini, yang mana intermembrane space mestilah
Why? Sebab dia maksud intermembrane tu dah melambangkan antara dua membrane. Jadi ini membrane pertama, ini membrane kedua. So inilah intermembrane, so region Y. Okay. Oxidative solution is a coupling event between the electron transport chain and chemiosmosis. Describe how these two processes couple in order to produce ATP. So macam mana dua proses ni bergabung untuk hasilkan ATP. So point pertama ada 5 markah ni Macam mana nak tulis tu 5 markah tu? Okay. So as electron transferred along ETC, ni ETC energy is released. Energy, point kedua, energy is used to pump proton from matrix to intermembrane space. Ingat tak yang saya cerita hari tu, dia pump H+. H+ into intermembrane space, daripada matrix ke dalam intermembrane space. Dia menggunakan tenaga yang setiap kali elektron tu pas, dia ada hasilkan tenaga. Tenaga tu yang digunakan untuk pump H+. So dia dah pump kepada intermembrane space, adalah wujudnya ni. Create a proton gradient. Ni kena sebut underline kan ni, kena sebut proton gradient. Okay. So create a proton gradient. Lepas tu H+ flow back into mitochondrial matrix through ATP synthesis. Okay, so ini 1, 2, 3, 4. Okay, 4 point, lagi 1 point lebih kurang. So awak dah cerita, tadi dah pump banyak-banyak H+ kat sini, dah ada proton gradient. Jadi H+ tu akan masuk balik melalui ATP synthesis, okay, ke dalam mitochondrial matrix. Dan point yang kelima pula, untuk markah kelima, H+, sekejap. Okay. Ni padang saya pendekkan lah point yang dia bagi kat sini. Energy is used to phosphorylate ADP to ATP. So macam saya cakap tadi, untuk Krebs cycle, awak kena sebut pasal oxidize, reduce, tak boleh sebut pasal change kan. Dia change into ini, change into tu. Kalau yang ni pula, ramai juga mungkin akan sebut energy is used to convert ADP to ATP. So kalau boleh biasakan diri untuk guna perkataan inilah, phosphorylate ADP to ATP. Maksudnya dia akan tambahlah fosfat, itu je phosphorylate tu. Okay, so ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so settle. Okay, maybe kita boleh bincang lagi satu soalan ke? Okay, ni tak sempat juga, tak apalah. Mungkin time lapse kita ambil sikit lah Okay, ni Calvin cycle dalam fotosintesis. Ingat, jangan confusekan dengan Krebs cycle. So yang ini Calvin cycle. Describe what happened in phase R. Mana phase R? Oh ni. So phase R ni yang proses bergabung kan. Gabung antara CO2 dengan RUBP. Okay, so first point basically CO2 attach. Yang guna attach lah. Guna fix with RUBP. Dalam exam, dalam skema ni dia ada je RUBP, dia slash short form. Tapi kalau boleh, macam saya cakap banyak kali kan dalam kelas, biasakan diri untuk buat nama penuh. Dalam kurungan awak buat RUBP.
contohlah awak terlupa ribulose bisphosphate. Awak buat macam ni lah. Nama penuh ada. Dalam kurungan pun ada. So awak tengok kat sini. Salah ejaan tau sebenarnya ribulose ni. Sepatutnya LOSE. Tapi awak buat LUSE. So mungkin dia akan ambil lah poin yang ini. Okay. Sebab awak ada dua-dua. Ataupun jangan buat kurungan, awak buat slash kan. Okay. So kiranya macam kita buat backup lah. Kalau macam kita tak ingat ayat nama panjang tu, kita buatlah nama short form dia. Tahu, okay? Kalau boleh panjang, tapi kena ada juga yang short form tu supaya adalah pilihan tu supaya pemeriksa tu lembut hati untuk betulkan yang awak punya short form tu. Macam tu lah. So CO2 fixed with RUBP. Lepas tu catalyzed by RUBP carboxylase oxygenase. Okay, so lepas tu enzim dia kan awak kena ingat gabungkan dua ni, nak fixkan dua ni kena ada enzim. Cuba tengok balik enzim dia apalah. Okay, forming unstable 6 carbon intermediate. Dia dapat 3, dapat 6. Nanti kan dia akan pecah. Ingat tak yang tu saya sebut ada. Okay. That will split into 2 through molecule of 3-phosphoglycerate. So yang inilah dalam gambar ni 3-phosphoglycerate. Tahu Okay, so ada 3 markah dah ada lah. Ada 3 poin, ada 4 poin kat situ. So hopefully okay. What happened to G3P in phase T? Phase T ini G3P. So apa jadi pada G3P? Dia akan rearrange to regenerate ribulose bisphosphate / RUBP. Dah. So nampak tak saya buat nama penuh dan juga nama pendek dia. So mengharapkan supaya kalau tersalah ejaan nama panjang ini, mungkinlah pemeriksa tu akan betulkan yang belakang tu lah. Sebarang skema ada, dia slash ke RUBP. Okay, so saya ingatkan kalau dalam structure tu buat nama penuh, kalau tak yakin kamu slashkan nama pendek yang kamu yakin. Contohlah CO2, carbon dioxide. Tak yakin ejaan ni betul ke tidak ni, kamu buatlah slash CO2. Macam tu. So so identify R. R adalah mana R? Situ R adalah oxaloacetate. Ni memang kamu kena hafal baliklah dia punya flow tu. So name reaction which occurs at step U. Step U. S undergo decarboxylation to form T. So step U ni, S tu akan undergo pembuangan CO2 menghasilkan T. Dalam gambar tu boleh nampak dah. Gunakan decarboxylation. Okay. And the next question, explain how reaction B helps to sustain higher rate of photosynthesis. Mana proses reaction in B? Oh ni lah, decarboxylation ni lah kan. Macam mana dia boleh sustain, menahan higher rate of photosynthesis? So kiranya boleh lah salin je lah panjang ni ya. Decarboxylation of malate into pyruvate release CO2 and increase
the concentration of CO2 in bundle sheath cell. Okay, so point kedua, jadinya proses ini akan mengelakkan, prevent photorespiration. Yang pilihan lain dia kata make sure Rubisco catalyze the binding of CO2 dengan oksigen. Sebab ingat kan yang Rubisco tu kan dia lebih tertarik pada CO2, padahal sepatutnya dia lebih tertarik pada oksigen. Padahal sepatutnya dia tertarik pada CO2. Tapi dia pergi dengan oksigen pula. Ada berlaku photorespiration. Tak nak yang tu kan. So kita nak mengelakkan daripada tu berlaku. Proses ni lah kena berjalan. Bundle sheath ni kena banyak kumpulkan CO2. Okay, so saya rasa berhenti dulu lah kot sebab nanti lagi pun you all nak kena bincang yang set A kan. So tak apalah. Okay, so sampai sini saja. So maybe we continue the next question ni in our next class lah. So dah, thank you. Tu sahaja.